Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami di Kumpulan 7 dan kami akan membincangkan tentang topik unsur penipuan dan rasuah dalam sukan. Dan juga kami akan mengupaskan tentang isu dan cara untuk mengatasi hal tersebut. Dan kami juga terdiri daripada 4 ahli kumpulan. Dan yang pertama adalah Nur Syafiq Daniel bin Norman Effendi. Yang kedua, Muhammad Nazirul Azim bin Asmuni. Dan yang ketiga, Syasha Izzati Aina bin Samsul Azri. Dan yang keempat adalah saya. Tanpa membuang masa, marilah kita ke slide yang seterusnya. Di dalam slide ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik kita ini. Seperti yang kita tahu, sukan ini sangat popular dan relevan di mata dunia. Oleh di mana kita berada, kita akan melihat satu permainan dan juga satu sukan yang akan dimainkan. Di dalam sukan ini juga akan menimbulkan dan melahirkan satu nilai-nilai yang baik yang boleh membentuk dan memberi satu sifat kepada orang yang memain itu. Sebagai contoh, jika kita bermain bola, antara nilai kita dapat di situ adalah bekerjasama. So dalam kita bermain bola, kita dapat memupuk semangat bekerjasama. Selain itu, perkara-perkara buruk juga tidak lari dan boleh berlaku, iaitu seperti rasuah dan penipuan, kerana ini adalah satu perbuatan sangat berhubung kait demi memuaskan apa yang diinginkan. Penipuan dan rasuah membawa istilah kepada garis pandu terhadap semua negara dan undang-undang yang ditakdirkan, yang bermaksud maksud di dalam dunia kita ini telah diletakkan satu garis panduan yang di mana kita harus patuhi, dan jika kita melanggar, itu adalah satu konsep penipuan. Dan apa yang boleh saya terangkan dalam hal rasuah ini pula, rasuah ini berlaku apabila satu pihak ingin menjadikan satu permainan itu seperti mana yang dia inginkan dengan memberi wang yang sangat lumayan. Jadi dengan rasuah itu boleh berlaku akibat daripada mendapatkan wang yang sangat lumayan. Okey, baiklah, kita akan melangkah ke slide yang seterusnya dan kita akan membincangkan tentang pengurusan sukan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, sukan di Malaysia dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan, iaitu KBS. Dan juga di bawah daripada kementerian itu mempunyai setiap jabatan-jabatan atau kesatuan yang tersendiri untuk setiap sukan. Sebagai contoh, seperti rugby mempunyai Kesatuan Rugby Malaysia, iaitu KRM, dan juga badminton seperti yang orang ramai tahu, iaitu BAM, dan juga yang lain-lain. Dan setiap negeri juga mempunyai kesatuan-kesatuan dalam setiap sukan yang tersendiri. Dalam setiap organisasi pasukan atau kesatuan tersebut melibatkan banyak lapisan, iaitu seperti penyumbang kepada pasukan, pemain dan juga jurulatih. Daripada lapisan ini juga di mana perkara-perkara yang tidak diingini seperti penipuan dan juga rasuah berlaku. Dan jika salah satu pasukan itu dia dapati bersalah, sebagai contoh, satu pasukan itu telah menyumbang kepada gejala rasuah, pihak SPRM akan menyiasat dahulu, dan jika pasukan itu sememangnya dia dapati bersalah, segala peraturan dan juga denda adalah berlandaskan dengan apa yang telah ditetapkan oleh persekutuan-persekutuan negara. Dan sebagai contoh yang telah berlaku kepada atlet angkat berat, iaitu Sazali Zamad, beliau didapati mengambil barang-barang yang terlarang dan juga telah digantung daripada pertandingan international, dan tempoh gantung tersebut adalah sangat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syafiq Daniel bin Norman Effendi akan sambung ke slide yang seterusnya, iaitu definisi rasuah. Okey, rasuah dari perkataan Arabnya ialah ar-rishwah, iaitu ar-rishwah membawa maksud adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada hakim atau orang lain agar hakim itu memutuskan
hukuman yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Okay, itu adalah dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, rishwah merupakan sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau menegakkan kebatilan. Okay, itu adalah dari perkataan Arab. Manakala dari pepatah Melayu ataupun dari kata Melayu, rasuah membawa maksud pemberian untuk menumbuk rusuk. Okay, dalam kamus Dewan Bahasa, dia mendefinisikan rasuah sebagai pemberian menumbuk rusuk disebabkan maksudnya iaitu menyogok atau menyuap wang. Berdasarkan pengertian itu, rasuah juga boleh ditekan sebagai istilah makan suap atau memberi atau menerima sogokan. Okey, baiklah, seterusnya saya akan kongsikan beberapa isu rasuah dan penipuan dalam sukan di negara kita, iaitu Malaysia. Okey, selalunya yang kita dengar kes rasuah ataupun penipuan ini sering dikaitkan dengan sukan bola sepak. Betul? Sebab mungkin kepentingan kepada seseorang ataupun kepentingan kepada sesuatu pasukan untuk meraih kemenangan dengan menggunakan cara yang salah. Okey. Di antara isu yang rasuah yang sering kita dengar iaitu pengadil menerima rasuah dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey. Walhal dia seorang pengadil, mestilah berlaku adil, betul? Okey, kes ini terjadi di mana pada tahun 2012 iaitu seorang pengadil telah menerima suapan rasuah dari pihak yang tidak bertanggungjawab, di mana kegiatan ini melibatkan 3 pihak, iaitu seorang pengadil dari Kedah, Syukrino, didapati terlibat dalam satu aktiviti mengatur perlawanan melibatkan pasukan Lion 12 menentang Sarawak pada tahun 2012, iaitu di dalam Liga Super Malaysia. Dengan menggunakan seorang bekas pemain bola sepak kebangsaan negara kita, iaitu Tanah Sega S. Sinaniah sebagai orang tengah, wang berjumlah RM11,000 dibayar kepada Syukri untuk memastikan Lion 12 menentang dengan kelebihan jaringan gol sekurang-kurangnya 3 gol. Manakala dalang utama yang terlibat dalam kes ini adalah seorang lelaki dari Singapura, iaitu Sivarajan Anlaki Lecuman, telah ditahan oleh pihak berkuasa Singapura dan didakwa atas tuduhan berkonspirasi mengatur perlawanan dengan RM1 sebagai suapan. Sivarajan dipenjara selama 30 bulan atas kesemua pertuduhan pada 15 September 2015. Okey, manakala Syukri pula yang bekerja sebagai polis bantuan dan pengadil separuh masa pula, dia dikatakan telah melarikan diri sehingga sekarang tidak dijumpai. Okay. Sementara Tana pula, iaitu orang tengah dalam kes ini pula, telah dipenjarakan 2 tahun atas pertuduhan tersebut. Okay, jadi kita dapat nampaklah di sini sebenarnya pengadil ni dia bukan sengaja untuk mengatur perlawanan, tapi disebabkan ada pihak-pihak lain juga yang orang kata menghasut ataupun memberi tawaran RM1. Okay, begitu mudahnya manusia jatuh dengan RM1. Betul. Okay, baik, seterusnya saya akan kongsikan isu tentang pihak penaja mengatur perlawanan pasukan yang ditaja. Okay, mungkin dalam isu ini kita tidak nampak, tapi sebenarnya ada. Okey, ada. Bab kata pepatah Melayu, ada udang culik batu. Okey. Baik, ceritanya pihak penaja didapati cuba mengatur perlawanan arahan kepada pemain. Okey. Hal ini berlaku berpunca daripada sistem pengurusan yang digunakan oleh pasukan Kuala Lumpur membenarkan pasukan mereka dilantik oleh pihak penaja. Kes ini dilakukan berikutan isu gaji pengurusan dan pasukan bola sepak
Kuala Lumpur ketika itu diuruskan oleh pihak penaja yang terlibat. Okey. Pihak penaja juga didapati cuba mengatur perlawanan arahan kepada pemain sehingga menyebabkan mereka sengaja mempamerkan aksi buruk ketika dalam perlawanan, iaitu tewas 16 daripada 22 pasukan serta bolos 60 gol dalam kesemua perlawanan tersebut. Oleh itu, perkara ini orang kata rasa muskil. Terus Persatuan Bola Sepak Malaysia iaitu FAM mengenakan denda, menyiasat dulu dan akhirnya terbongkar dan mengenakan denda sebanyak RM5,000 kepada 17 orang pemain, ketua jurulatih, pengurus pasukan dan seorang pegawai sukan digantung seumur hidup dan didenda sebanyak RM20,000 ke atas kesalahan bersubahat. Okey. So, kalau kita dapat lihat pada masa kini ataupun zaman ni, untuk orang kata untuk menguruskan pasukan sebenarnya kena ada orang kata tidak perlu melibatkan mana-mana pihak penaja ataupun mana-mana pihak lah untuk elakkan berlaku lagi kes macam ni. Betul. So, apa yang saya dapat tahu sekarang, FAM telah mengenakan 2 syarat saja untuk menguruskan sesuatu pasukan, iaitu dari pihak swasta atau kerajaan. Manakala penaja hanya dibenarkan untuk menaja pasukan tersebut sahaja. Itu yang apa saya dapat tahulah sedikit sebanyak tentang dalam menguruskan pasukan bersepak di negara kita. Okey. Baik, seterusnya saya akan kongsikan juga isu tentang bekas pemain kebangsaan didakwa cuba karier sebagai boki. Okey. Baik, boki ni apa? Boki ni orang kata macam itulah menyuap rasuah. Dia jadi seorang yang penyuap rasuah, itu boki. Okey, erti kata boki, itulah maksud dia. Okey. Kes ini melibatkan tentang pasukan Perbandangan Kemajuan Negeri Perak iaitu PKNP. Okey, di mana bekas pemain kebangsaan Khairul Anwar Baharom dan seorang lagi tertuduh G. Prem Kumar mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan cuba mengatur perlawanan Liga Perdana di antara kelab MISC MIFA menentang pasukan Perbandangan Negeri Kemajuan Negeri Perak PKNP. Okey, cubaan untuk memastikan kemenangan berpihak kepada PKNP dengan jaringan 2-0 dilakukan melalui suapan penjaga gol pasukan iaitu MICS MIFA. Pada ketika ini telah bertukar nama, itu Kuala Lumpur FC ataupun PJ Petaling Jaya FC. Penjaga gol tersebut ialah Khairul Izwan Syahari dan juga pemain pertahanan S. Harivaman telah terlibat dalam kes kegiatan berasuah. Okay, kedua-duanya cuba dirasuah sebanyak RM10,000. Manakala Khairul Anwar, salah seorang tonggak pasukan Negeri Sembilan ketika dulu, cuba melarikan diri tetapi berjaya dijumpai dan dibicarakan kes ini pada April 2017. Bagaimanapun kes ini masih belum selesai sehingga ke hari ini. Mungkin orang kata tidak cukup bukti lagi kot untuk kita dapatkan apa orang kata tu, untuk menghukum kes ini. Okey. Baik, akhir sekali saya kongsikan isu tentang pasukan bola sepak negara Malaysia juga turut dikaitkan dengan skandal rasuah. Pasukan bola sepak Malaysia dikaitkan dengan skandal rasuah. Okay, cerita ini di mana ada kabar angin yang mengatakan pasukan bola sepak Malaysia turut dikaitkan dengan skandal rasuah yang melibatkan perlawanan antara pasukan negara
kita dengan pasukan Vietnam ketika separuh akhir Sukan C pada tahun 2003 di Hanoi. Okay, beberapa pemain Vietnam memperlahankan permainan dengan cara meragukan ketika separuh akhir Sukan C 2003 sekaligus membenarkan Malaysia menyamakan kedudukan 3-3 selepas Malaysia tertinggal 0-3 sebelumnya. Okay, hanya gol pada masa kecederaan boleh Vietnam menang 4-3 dan layak ke final. Okay, sebelum ini juga skuad negara kita turut dikaitkan dengan dakwaan rasuah di Sukan C Manila yang menyaksikan Vietnam menundukkan Malaysia 2-1 juga di separuh akhir. Walau bagaimanapun, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada ketika itu, Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad menafikan wujud kaitan pendedahan terbaru itu dengan pemain negara. Sekadar kabar angin lah, tapi itulah, kita dengar boleh percaya jangan. Okay, apa-apa pun kita kena selidik dulu baru kita dapat dia punya jawapan betul. Okay, jadi itu saja untuk saya kongsikan pemandangan saya. Seterusnya saya akan sambungkan kepada rakan saya seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan ini dan nama saya Muhammad Nazirul Hazimin Asmuni. Nombor matrik saya 2019209728. Okay. First, mula-mula sekali kita tengok pada faktor berlakunya penipuan dan rasuah dalam sukan. Seperti yang dinyatakan di dalam slide di belakang saya ini, ada 3 faktor penyebab berlakunya penipuan dan rasuah dalam sukan. So, yang pertama adalah gagal mengawal sifat tamak dalam diri. Okey, sifat tamak dalam aspek sukan ini adalah keinginan untuk memiliki harta benda ataupun wang tunai yang melebihi daripada keperluan asas. Ini boleh berlaku kepada pemain maupun pihak pengurusan kerana jika mereka gagal mengawal sifat tamak dalam diri, mereka akan terjerumus ke dalam kancah penipuan dan rasuah dalam sukan ini. Okay, yang kedua, kita ada kelemahan dari segi pengurusan pasukan. Kelemahan dari segi pengurusan pasukan ini adalah selalu dikaitkan disebabkan lambat pembayaran gaji kepada pemain yang menyebabkan pemain-pemain perlu mengambil jalan lain untuk menyara hidup mereka, dan jalan yang mereka pilih itu berkemungkinan akan tersasar dan terjerumus ke dalam rasuah dan penipuan. So, yang ketiga, penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa selalunya dikaitkan dengan pengurusan pasukan. Pemberi rasuah selalunya akan mensasarkan pengurusan pasukan kerana pengurus pasukan boleh mengatur perlawanan, mengatur strategi pasukan dia untuk memberi kelebihan kepada pasukan lawan semasa perlawanan. So, inilah faktor-faktor berlakunya penipuan dan rasuah dalam sukan. Jadi, kita perlulah menguatkan ilmu agama dalam diri supaya tidak terjerumus ke dalam gejala ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada kesan daripada perbuatan penipuan dan rasuah dalam sukan. Terdapat banyak kesan buruk yang boleh berlaku daripada perbuatan terkutuk ini. Antara kesannya ialah yang pertama, kesan terhadap atlet itu sendiri. Okey, maruah dan tanggungjawab mereka sebagai atlet juga akan tercalar dan tidak lagi diserani oleh golongan marahin. So, masyarakat juga akan membenci perbuatan ini dan akan mencemuh pemain atau atlet itu sendiri, dan atlet itu sendiri juga akan merundum prestasi beliau, dan itu akan memberikan kesan buruk kepada atlet tersebut. So, yang kedua, kita ada kesan terhadap perlawanan. Daripada perbuatan penipuan dan rasuah ini,
boleh mengundang kepada berat sebelah dalam permainan sukan yang dijalankan. So, sukan ini adalah satu perlawanan yang sihat dan sepatutnya tidak dirancang. Menang dan kalah itu adalah adat permainan. Jadi, daripada perbuatan ini, ia akan merosakkan adat perlawanan itu sendiri dan akan menentukan siapa yang menang. Ini akan memberi tanggapan buruk kepada sukan di negara kita. Perlawanan akan menjadi tidak menarik untuk ditonton oleh masyarakat. So, itu adalah kesan buruk yang kedua. Yang ketiga, kita terdapat kesan kepada negara kita, memberi impak yang sangat besar kepada negara kita. Ini adalah kesan yang sangat besar. Sebab negara luar yang melihat keburukan kita akan membuatkan negara kita lagi tidak disegani. So, negara Malaysia merupakan negara yang agak maju dari segi sektor sukan. Negara kita adalah pesaing yang sangat hebat di mata dunia. Sebagai contoh, kita ada Datuk Lee Chong Wei dari sukan badminton, Datuk Nicoline David dari sukan squash. Mereka telah mengharumkan nama negara di pentas dunia. Jadi apabila ada pemain, ada atlet ataupun pengurusan pasukan yang mengambil rasuah, akan memberi tanggapan buruk kepada negara kita. Dan ini akan menjatuhkan nama baik negara. Jadi itu sajalah kesan-kesan yang kumpulan saya telah bentangkan di dalam slide ini. Jadi rakan sepasukan saya akan menyambung pembentangan ini. Dan itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Syasha Zata Ena binti Samsul Azri. Kali ini pula saya akan mengemukakan tentang langkah-langkah mengatasi penipuan dan rasuah dalam sukan. So, kita perlu tahu bahawa faktor masalah ada jalan penyelesaiannya, ada langkah-langkah pencegahannya. So, saya akan mengemukakan empat langkah-langkah mengatasi penipuan dan rasuah dalam sukan. Okey, yang pertama ialah kita haruslah memperkuat kuasakan undang-undang dan hukuman. Bukan kita, tapi pihak berkuasa. So, mereka yang terlibat dalam kegiatan rasuah ni, mereka akan fikir 2-3 kali sebelum terlibat dalam kegiatan rasuah ni. Okey, apa yang pihak berkuasa perlu buat? Iaitu mengenakan kompang, menekan denda supaya mereka ni tidak akan melakukan kegiatan rasuah ini. Yang kedua ialah pihak individu, iaitu diri kita sendiri. Kita haruslah memantapkan iman, kiranya macam jati diri yang tinggi ni, orang yang mantap jati diri yang tinggi tidak akan terlibat dalam rasuah ni. Mereka tidak akan mudah terpengaruh. So, bila kita mempunyai iman yang mantap dan jati diri yang tinggi, mereka akan mempunyai sikap yang tekun, adil dan sentiasa jujur dalam setiap perkara yang mereka buat. Okey, yang ketiga pula ialah media massa. Okey, media massa ni pengaruhnya sangatlah kuat. Okey, kerana sebab diorang ni kira macam daripada media massa ni kita akan mudah terpengaruh. Okey, jadinya mereka perlu buat satu kempen iklan, tak kisah di mana, dalam TV ke ataupun di internet ke, diorang perlu buat. Contohnya macam keburukan tentang rasuah ataupun langkah-langkah pencegahan rasuah. So, dari situ orang macam kita ni, kita akan tengok dan kita akan berfikir 2-3 kali untuk melakukan kegiatan rasuah ini. Yang keempat ialah etika sukan perlu diterapkan. Okey, apa yang saya faham tentang etika sukan ni, dia ibarat peraturan. So, kenapa saya cakap etika sukan ni perlu diterapkan?
Okey, contohnya banyak. Pihak penganjur ni, diorang kiranya orang yang menganjur sukan ni. So pihak penganjur perlu membuat meeting, mesyuarat supaya kod semua teliti dengan apa yang telah disampaikan oleh penganjur tu. Contohnya penganjur tu perlu memberi amaran sesiapa yang terlibat dalam kegiatan rasuah ni, mereka akan dikenakan berbagai-bagai macam ragam denda, kompaun dan sebagainya. So pihak atlet juga perlu menerapkan etika dalam sukan ni supaya benda ni adil. Setiap result yang keluar, setiap keputusan yang mereka pertandingkan, diorang akan dapat result yang adil. Okey, seterusnya ialah dalil tentang pengharaman rasuah, iaitu Surah Al-Maidah ayat 42, iaitu maksudnya mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka makan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Okey, orang yang terlibat dalam kegiatan rasuah ni, diorang suka benda yang haram. Diorang suka mendengar berita-berita yang dusta. Apa yang saya faham lah. Okey, yang seterusnya ialah dalil Surah Al-Baqarah 188. Okey, maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Kita ni manusia, umur makin meningkat, kita mesti tahu apa salah rasuah tu. Allah pun sudah memberi dalil ni supaya kita selalu beringat, iaitu jangan mengambil perkara-perkara yang haram, benda-benda haram. Kita dah tahu benda tu salah tapi kita lagi buat. Lepas tu apa yang saya faham ialah mereka yang terlibat dalam rasuah ni, diorang sentiasa rasa macam diorang ni selalu tidak adil kepada semua orang, sebab diorang rasa rasuah ni macam best, macam dia rasa bila dia rasuah dia akan menang, tapi kita selamanya tidak selalu di atas. Sampai satu masa sepandai-pandai tukang melompat, akhirnya jatuh ke tanajur. Okey, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami dapat simpulkan daripada topik ini, sukan sememangnya tidak dapat lari daripada gejala rasuah dan penipuan kerana mempunyai ganjaran yang agak lumayan, seperti mana yang telah dibincangkan di dalam isu yang telah berlaku. Malah, saya percaya dan yakin bahawa perkara ini dapat dibantras dan dikurangkan pada satu hari kelak. Kerana perkara ini bukanlah perkara yang baru-baru saja, malah telah berlarutan sejak dahulu lagi. Dan kita sebagai rakyat Malaysia dan juga pembangkit kepada sukan yang lebih baik, kita haruslah bertanggungjawab sekiranya berlaku perkara-perkara ini dan juga mempunyai sifat yang berintegriti untuk menidakkan perkara-perkara ini terus berulang. Dan jika kita lihat daripada perspektif negara pula, jika kita mengamalkan sikap ini, mutu negara kita akan jatuh. Dan jika kita terus membantras, mutu negara kita akan terus meningkat dan terus disanjung oleh negara lain. Akhirul kalam, perkara ini pula kita haruslah tekankan bahawa segala benda yang kita buat perlulah niat kepada Allah, kerana segala benda yang kita buat ini perlu mempunyai redha Allah. Dan tanpa redanya, setiap perkara yang kita buat akan mendapat murka. Dan demi untuk mengelakkan perkara itu, kita haruslah menidakkan perkara-perkara yang dilarang dan membuat perkara yang baik. Itu saja. Terima kasih.